Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya wa din. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Di sini ingin saya sampaikan tazkirah ringkas sambungan 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk memperbanyakkan 5 perkara. Mudah-mudahan dengan tazkirah ringkas ini memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat Islam insya-Allah. Alhamdulillah, telah saya sampaikan 2 perkara sebelum ini. Perkara yang pertama, perbanyakkan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala daripada menyebut makhluk. Perkara yang kedua, perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut urusan dunia. Hari ini saya akan sampaikan perkara yang ketiga, iaitu perbanyakkan menyebut dan mengingati mati. Kita sering memikirkan bekalan hidup semasa tua dan bersara, tetapi jarang memikirkan bekalan hidup semasa mati. Memikirkan mati adalah sunat. Ini kerana dengan melakukan perkara itu, kita mengisafi diri dan kekurangan amalan yang perlu kita bawa ke sana. Perjalanan yang jauh ke akhirat sudah tentu memerlukan banyak bekalan. Bekalan itu perlu dikumpulkan semasa hidup di dunia. Dunia ibarat kebun akhirat. Jikalau tidak diusahakan kebun dunia ini, masakan dapat mengutip hasilnya di akhirat. Dalam hubungan ini, elok sekiranya kita mencontohi sikap sahabat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Meskipun sudah terjamin syurga untuk dirinya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masih mengeluh dengan hebat tentang kurangnya amalan untuk dibawa ke akhirat yang jauh perjalanannya. Para hadirin hadirat yang dikasihi Allah, bagaimana pula dengan diri kita yang kerdil dan bergelumang dengan dosa? Di sini diajarkan kepada kita supaya rajin-rajinlah mengerjakan solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, memberikan sedekah dan sebagainya. Perkara yang keempat, jangan membanggakan diri. Syaitan memang sentiasa memerangkap diri kita dengan menyuruh ataupun membisikkan supaya kita sentiasa mengingat ataupun menyebut kebaikan yang kita lakukan. Sama ada kebaikan itu kepada diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat amnya. Kebaikan yang kita lakukan, kita sebut-sebut selalu seperti resmi ayam. Bertelur sebiji, riuh sekampung. Kita terlupa dengan menyebut dan mengingati kebaikan kita itu menimbulkan penyakit hati, iaitu ujub. Penyakit ujub ibarat api di dalam sekam, merosakkan pahala kebajikan yang dilakukan. Lebih dahsyat lagi apabila menimbulkan riak ataupun bangga diri. Oleh itu, elok kita berhati-hati supaya menghindarkan diri daripada mengingatkan kebaikan diri kita kepada orang lain. Kita perlu sedar perbuatan baik yang ada pada diri kita itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berbuat baik. Justru kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjadikan kita orang yang baik. Bukannya mendabik dada mengatakan kita orang baik. Kita terlupa kepada Allah SWT yang mengurniakan kebaikan itu. Allah SWT memberi amaran kepada sesiapa yang bersifat riak. Dia tidak akan mencium bau syurga. Riak adalah satu daripada unsur syirik yang tersembunyi. Perkara yang kelima, jangan dedahkan aib orang lain. Kegelapan hati ditokok dengan ransangan syaitan
selalu menyebabkan diri kita menyebut kesalahan dan kekurangan orang lain. Kita terdorong melihat keaiban orang sehingga terlupa melihat keaiban dan kekurangan diri sendiri. Bak kata orang tua-tua, kuman di seberang laut nampak, tetapi gajah di hadapan tidak kelihatan. Islam menuntut kita melihat kekurangan diri supaya dengan cara itu kita dapat memperbaiki kekurangan diri kita. Menuding jari mengatakan orang lain tidak betul sebenarnya memberikan isyarat bahawa diri kita sendiri yang tidak betul. Ibarat menunjukkan jari telunjuk kepada orang. Satu jari mengarah kepada orang itu, tetapi 4 jari lagi menuding ke arah diri kita sendiri. Contohnya seperti ini. Bila kita menuding jari, 4 jari lagi menuding kepada diri kita. Ini bermakna bukan orang itu yang buruk, malah diri kita lebih buruk daripada dirinya. Oleh itu, biasakan diri kita melihat keburukan diri sendiri, bukan keburukan orang lain. Jangan menjaga tepi kain orang sedangkan tepi kain kita koyak rabak. Dalam Islam ada digariskan sikap positif yang perlu dihayati dalam hubungan sesama manusia, iaitu melihat satu kebaikan yang ada pada diri orang itu meskipun terdapat banyak kejahatan pada dirinya. Apabila melihat diri kita pula, lihat kejahatan yang ada pada diri kita walaupun kita pernah melakukan kebaikan. Hanya dengan cara ini kita terselamat daripada bisikan syaitan yang sentiasa mengatur perangkap bagi menjerumuskan kita ke neraka. Umpamanya seperti muhasabah diri. Fikirkan diri kita ini dulu sebelum kita fikirkan orang lain. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan juga seluruh masyarakat Islam, insya-Allah. Sebelum saya akhiri di sini, ingin saya mengambil kesempatan mengingatkan diri saya dan juga hadirin hadirat. Marilah sama-sama kita menjaga dan memelihara kesihatan jiwa, kebersihan diri serta memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan diampunkan dosa kita serta dihapuskan wabak COVID-19 dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Pada masa kini, memandangkan penutupan masjid-masjid di Singapura ini, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan di rumah. Umpamanya, mengerjakan solat 5 waktu bersama keluarga, membaca Al-Quran, melihat online kuliah di Facebook Al-Istighfar, membaca buku-buku yang berfaedah. Sampai di sini saja. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.